Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, hari ni aku rasa macam tergugat sikit sebab sebelah aku nampak lebih handsome. Nampak je lebih handsome, tapi aku tetap yakin yang netizen akan mengatakan aku lagi handsome daripada atlet sebelah. Macam biasa, kita bersama dengan YB TikTok di podcast mana? Podcast Sembang Olahraga yang dibawakan khas oleh ni kena ampu dik. Ini kena ampu yang dibawakan oleh Saya Mata Sarawak dan juga Kesatuan Olahraga Malaysia yang membincangkan isu-isu semasa ya pasal sukan olahraga Malaysia, field and track. Dan kita selalu bawa atlet-atlet negara kita, atlet-atlet negeri, budak-budak muda bercakap tentang sukan. Siapa lagi nak bercakap tentang sukan? Kau bagi tahu aku. Jadi budak-budak sukan lah bicara tentang sukan. So hari ni kita bawakan khas atlet kita. Atlet kita ni, Andre Anura. Assalamualaikum brother. Salam. Waalaikumsalam. Jawab pun sopan-sopan lah dia. Sopan-sopan je padahal budak Maskom ni. Bagi tahu budak Maskom. Andre Anura. Sedap nama dia. Awak asal mana tadi? Saya asal Tenom, Sabah. Tenom. Sabah. Tenom Sabah. Umur berapa? Umur 25 tahun. Awak mix ke memang suku mana? Saya memang suku kaum Sabah lah. I see. Dusun dengan Berut. Dan mewakili negara serta mewakili negeri. Betul. Mewakili negeri dulu lah. Mewakili negeri dan mewakili negara. Betul. Dalam acara sukan lompat jauh Lompat kijang. dan juga lompat kijang. Menarik ni. Ramai yang tak faham apa tu lompat jauh, apa tu lompat kijang. Yes. Ada yang faham tapi tak tahu perbezaan dia pula. Betul. Ini benda-benda yang kita nak bagi tahu dekat korang. Mana lagi podcast yang ada cerita pasal benda ni? Inilah dia, podcast Sembang Olahraga. Okey, sebelum saya nak cerita lebih lanjut, nak kita tanya pasal benda ni kepada Andre. Mungkin Andre sendiri boleh introduce diri dia. Siapakah empunya nama? Andre Anura. Okey, saya Andre Anura Anwar, berasal daripada Tenom, Sabah. Usia 25 tahun. Acara lompat jauh, lompat kijang. Dan saya merupakan pemegang rekod acara lompat jauh lah di Malaysia, 8.02 meter, yang telah saya lakukan di SEA Games Philippines 2019. 2019. 2019 itu best achievement yang awak dapat lah. Itu yang the best achievement yang saya pernah dapat. Okey, nanti kita sembang lagi yang the best achievement apa semua. Sebelum tu, kita nak tahu juga sebenarnya datang dari mana Andre Anura ni boleh minat dengan sukan lompat. Mana satu dulu? Lompat kijang dulu ke lompat jauh dulu awak sertai? Yang lompat jauh dulu. Lompat jauh dulu Mulanya lompat jauh dulu. Itu bermula di zaman sekolah lah tu. Di zaman sekolah saya memang lompat jauh, lompat kijang, lompat jauh, lompat tinggi dan 100 meter pada mulanya lah. Lama betul. Betul. Itu acara saya pada usia peringkat sekolah lah. Tapi semua olahraga lah. Semua olahraga. Lepas tu masuk ke menengah, barulah ada acara lompat kijang. Sebab lompat kijang ni dia spesifik event, dia memerlukan teknik. So menengah, di sekolah menengah baru digalakkan untuk lompat kijang lah. Sekolah rendah dia tidak digalakkan. So masuk saja sekolah menengah, saya beralih kepada lompat jauh, tinggi dan kijang. 100 meter saya ketepikan dan fokus semua acara lompatan. Sekarang umur berapa? 25 tahun. 25 tahun dan masih belajar lagi Dan masih Di mana? belajar di Universiti Putra Malaysia. Oh, Universiti Putra Malaysia dan masih lagi berada di MSN lah. Masih lagi belajar di Dan MSN. kekal lagi wakil negara untuk field and track ni. Betul. Okey, sekarang ni saya nak tanyalah ramai yang netizen ataupun orang di luar sana yang tak tahu apa perbezaan lompat jauh dan lompat kijang. Okey, dia actually lompat jauh, lompat kijang ni memang banyak perbezaan. Dari segi mata kasar pun memang nampak ketara lah. Lompat jauh ni hanya memerlukan satu larian dan lompat, sekali lompat saja. Banding dengan lompat kijang, lari dan memerlukan 3 kali lompat sebelum ke pasir. Okey, lompat kijang tu memang macam mana pun 3 step. Yes. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Dia tidak boleh lebih 4 ataupun dia tidak boleh lebih 1. Dua, kalau dua? Dia boleh. Tak boleh? Boleh. Oh, tu beza dia. Tapi beza. kiraannya lain semua sama je lah. Sama-sama. Wow, okey. Jadi anda kata contohlah untuk lompat kijang dan lompat jauh ni, dari segi latihan dia macam mana? Adakah latihan dia sama dengan atlet-atlet biasa? Yang benda yang paling penting adalah menekankan kaki punya latihan tu. Macam mana tu? Okey, secara jujurnya lah, lompat kijang ni dia memerlukan latihan bebanan yang lebih
daripada lompat kijang. Kalau boleh dikatakan strength event lah lompat kijang. Dia lebih ke, dia macam ke acara lontar peluru. Strength dia tu kena develop banyak macam tu. Macam lontar peluru tangan. Yes, tangan. Tapi lompat kijang ni dia kekuatan di kaki maksimum. Compare dengan lompat jauh. Lompat jauh ni dia macam speed event. Yes, semua orang boleh lompat. Even abang pun, kalau abang sekarang ni dalam keadaan sekarang ni lompat jauh, abang boleh lompat. Jangan dek, lompat Dan longkang pun belum tentu aku lepas. Ya. Dan abang lompat mesti ada jarak. Itu confirm. Okey. Lompat kijang dengan keadaan yang abang sekarang, belum tentu abang boleh lompat dan sampai ke pasir. Okey, jadi antara macam contoh lompat kijang, lompat jauh ni, dia macam dia punya teknik jatuhan tu, lepas dia melompat, adakah landing dia tu, take off dia tu bontot dulu ke, punggung dulu ke, ataupun kaki dulu ke, ataupun kalau anda kata kaki, batal. Dia ada kiraan dia ke tu? Lompat kijang dengan lompat jauh, kalau dari segi landing sama saja. Punggung dulu? Kaki lah bang. Oh, kaki dulu boleh jatuh. Oh. Kaki lepas tu baru punggung. Tapi kalau secara fiziknya punggung kita ni lagi berat daripada kaki. Kalau punggung jatuh dulu batal ke apa? Tak, sama. Oh, Dia akan masih kira boleh lah? dia akan kira punggung lah. Oh, dia tak kira lah kau kepala jatuh dulu pun, dia Yes. cuma nak tengok jarak tu je lah. Mana yang lagi Okey. hampir dekat dengan papan, yang tu dia akan. Okey, saya ingatkan kalau anda kata lompat kijang, lompat jauh tu mesti punggung tu jatuh. Sebab kita tengok daripada mata kasar lah, rupanya dia ada kiraan dia juga. Tapi dia okey je, walaupun jatuh apa sekalipun, yang penting jarak tu ada. Penting jarak Masih ada. dikira. Masih dikira. Okey, macam tadi dia Andre cakap, Andre masih belajar UPM dan masih lagi wakili negara. Betul. Untuk lompat jauh dan lompat kijang. Betul. Macam mana bagikan masa tu? Sekarang sem berapa? Saya dah semester 9 lah. Semester 9, degree right? Degree lah. Sebab Degree. saya ikutkan 7 semester. Tapi saya, biarlah budak sukan kan, dia belajar tu kena Masa drive. yes, kena drop subjek, kena bagi belajar dengan training. So macam mana saya bahagi sukan dengan belajar? Yalah, kalau university life, jadual apa semua kita yang susun kan. So di mana waktu saya training biasa pagi dan petang. So waktu saya free itulah saya akan ambil subjek-subjek yang untuk belajar lah. So di situlah saya akan bagi masa saya untuk training, waktu belajar. Maskom ni kalau kita ikutkan Maskom ni sebenarnya komunikasi masa. Betul lah saya cakap sebut ni Maskom ni. Komunikasi masa. Komunikasi masa. Dia boleh jadi wartawan, boleh jadi pemerintah. Sebenarnya cerita dia ada jaminan lah di masa depan. Tapi kenapa masih atlet? Kenapa masih atlet Sebab saya masih lagi memburu impian saya untuk menjadi Olympians di olahraga ni lah. Mana belum sampai Olimpik lagi lah. Yes. Jadi pencapaian yang paling tinggi di mana? Pencapaian paling tinggi saya di Commonwealth dan juga Asia Games lah. Commonwealth dapat apa? Yang cerita pasal Commonwealth ni sedikit sikit. So ni first Commonwealth saya batal semua lompatan. Semua lompatan batal. Semua Atas sebab apa tu? lompatan. Atas sebab teknikal dari segi run up rhythm saya dia dapat waktu Commonwealth. Oh, Yang dikira isu juga lah. Yes. Cara larian tu semua dikira? Cara larian kena kira. Oh. Pun itu kenangan pahit lah bagi saya. First Commonwealth kalau boleh lah. Time tu saya punya target lah. First Commonwealth ni kalau boleh saya mau buat macam first SEA Games saya. Di mana first SEA Games saya dapat break national record, silver medalist. Walaupun silver tapi saya berpuas hati kerana dapat break saya punya personal best lah, sekaligus dengan rekod Malaysia. Still ada achievement lah juga. Dan masih lagi belum dapat pergi Olimpik Betul. Yalah, kita pun faham Olimpik ni dunia kot. Yes. Satu dunia. Kalau Commonwealth, Dunia. negara-negara Commonwealth aja. Betul. Kalau sukan SEA, negara-negara Asia saja. Asia Tenggara. Kalau Tenggara. Asian Games, negara Asia saja. Tapi bila Olimpik ni besar. Besar. Dan baru-baru ni baru je habis Paris 2024. Betul. Olimpik. Nama Andre tak tercalon ke untuk wakili negara? Okey, kalau ikutkan kami ada dalam 4 ataupun 5 orang nama yang tercalon untuk rebut peluang ke Olimpik di baru-baru ni lah. Tapi Azim lebih layak. I see. Atas sebab Kapasiti apa tu? atas sebab dia layak untuk dapatkan World Cup. Kita orang ni untuk acara Padang dan acara-acara tertentu tidak diberi World Cup atas sebab sebab tertentu lah. Mungkin sebab ialah 100 meter ni, kalau 100 meter ni ada World Cup sebab 100 meter ni dia
banyak pusingan. Dia ada round 1, round 2, round 5 apa semua sampai ke suku akhir apa semua final apa. Tapi lompat kijang ni hanya ada round dan final. Maksudnya qualifying round dan final. So mereka tetapkan hanya 33 orang atlet saja yang dibenarkan. So kita orang Untuk Olimpik tu? Untuk Olimpik. So kita orang kena qualify by merit lah. Merit dia adalah sama ada by ranking ataupun qualify secara merit yang ditetapkan lah. Merit dia dalam 17.22 meter. Itu secara merit. Kalau bukan merit, secara ranking. Ranking pun dikira sebagai merit lah. Tapi dia 33 ke bawah. Jadi maksudnya macam Andre sendiri belum capai tahap merit tu lah. Belum capai. Jadi untuk macam sekarang 2000, sekarang 25 tahun betul? 25 Dan tahun. akan datang kita ada Sukan Olimpik LA 2028. Masih lagi berkesempatan tau nak join sebenarnya. Dia tak ada limit umur kan untuk lompat jauh, lompat tinggi semua ni. Betul. Okey, macam Andre sendirilah. Mungkin ramai atlet di Malaysia ni, olahraga khususnya, dia orang nak kejar merit Merit. majoritinya. Dan ramai yang dah faham apa itu merit, apa itu wildcard. Okey. 2028 nanti LA. Adakah kiraan tu daripada sekarang? Maksud dia, okey, kita baru habis Paris sekarang ni, untuk dapatkan 2028 punya kelayakan tu, adakah kiraan poin-poin tu dari sekarang untuk dapatkan merit, untuk dapatkan kota merit tu Kota merit. directly ke LA Olympic nanti? Okey, kalau ranking kalau kita cakap pasal ranking, boleh dikatakan dikira pada sekarang ni lah. Walaupun kalau ikutkan dia setahun sebelum Olimpik baru dikira, tapi kalau contohlah kita point ranking pun 200 lebih, mau ke 33 tu kan jauh perjalanan. So seeloknya lah kita start dari sekarang, pergi ke kejuaraan-kejuaraan yang ada ranking point tinggi. So kita boleh catch up lah ranking tu slow sampai ke 33. Faham. So bila start dia buka setahun tu Olimpik LA 2028 ke 2027 start 2027, awal 2028 tu dia akan buka. So kita Sambil rekod kita lah sebelum-sebelum tu. ya, Faham. so kita berpotensi lah besar lah untuk masuk dalam top 33 in the world. Jadi Kalau memang tak pun kena lompat melepasi jarak kelayakan. Tapi okey. jarak kelayakan tu bukan senang lah. Susah lah. Kalau kita tengok, Dia jarak kelayakan berapa biasanya? okey, kalau kita tengok yang Olimpik baru-baru ni 17.22. Kalau kita tengok overall world, ada beberapa orang je yang layak secara melepasi kelayakan tu lah. Mostly yang lain semua by ranking. Macam okey, kalau kita cerita ranking. Yes. Olahraga ni sebenarnya nak kita orang Asia Tenggara ni nak dapatkan ranking tu susah tau sebenarnya. Macam Andreas sendiri mungkin dalam Malaysia ranking nombor 1. Mungkin. Memang nombor 1 nombor 1 ranking. Sorry, saya nak tanya, dalam dunia ada tak kedudukan Andreas sendiri? Dari lompat jauh atau lompat kijang? Saya paling highest ranking 88 kalau tak silap. 88 bawah below 100 lah. Itu highest ranking saya. Untuk lompat kijang 50 lebih ke 60 lebih, itu highest ranking Dunia? dunia dululah. Not bad. Sekarang ni dah bila season dah start, orang pun lompat-lompat, so point makin meningkat. So ranking tu akan drop lah. Melainkan saya akan lompat lebih bagus daripada orang, point saya akan ikut naik lah. Macam tu. Tapi kalau cerita pasal olahraga atau tak kira lah kalau berlari, kalau lompat jauh, kalau lompat tinggi, lompat galah ke apa semua, biasanya nak tunggu game, nak tunggu pertandingan besar, nak tunggu kejohanan-kejohanan besar. Tapi sepanjang setiap hari pun latihan benda sama aje. Yang syukurnya alhamdulillahnya kita ada Super Series pula kali ni. Yeah. Kan kalau kita tengok Super Yang Series menarik. yang memang ada buat world pula Malaysia Tour. Satu Tour. Malaysia ada tour daripada awal tu hari Johor sampai sekarang yang keberapa, dan second lepas ni second terakhir kita akan berada di Perlis, dan last kali kita akan berada di Jamaica di Sarawak, closing Super Series olahraga pun dibawakan oleh Kesatuan Olahraga Malaysia bersama dengan ni dia Cahaya Mata Sarawak. Jadi macam Andrea sendiri, adakah latihan-latihan sendiri membekalkan Andrea ni ataupun untuk menyiapkan diri Andrea menghadapi Super Series ni, ataupun untuk kejohanan-kejohanan yang lain? Okey, sepanjang tahun ni saya tiada game besar lah selepas Olimpik. Sebab
So dengan adanya game Super Series Cahaya Mata ni, dia ada kelainan sikit tahun ni. Sebab game-game seperti ini dia ada poin-poin yang boleh melayakan kita sebagai untuk world ranking lah. So dia compare dengan game-game lain, macam contoh Perak Open yang bukan under Super Series, dia tiada point. So just kalau menang, just menang. Kalau Super Series pula, dia ada point dan dia ada duit kemenangan. Yang tu yang best. Oh, Super Series sentiasa ada duit champion Tu kat champion ada duit dan ranking pun ada. Sebab dia game ni dia iktiraf oleh WA, World Athletic. So dia ada ranking lah. Oh, walaupun game dalam negara pun dia ada ambil kira untuk world ranking Selain daripada Malaysia Open kita memang tahu ada point lah. Tapi game lokal game macam ni pun ada point. Yang penting iktiraf WA. Yes. I see. Jadi maknanya kalau anda kata macam Andre sendiri masuk je mana-mana, contohlah tiba-tiba buat lompatan 20 meter kau. Betul. Automatik nama akan dia boleh disrupt terus sebagai macam mana dia boleh WA boleh starkan yang game tu lah, macam tu lah. World record berapa untuk lompat jauh? Lompat jauh 8.95. World lompat kijang? Lompat kijang 18.29. Tahun 19 lebih. Sampai hari ni belum break lagi Belum break lagi. Andre sendiri akan mewakili negara di Olimpik. Kita tak tahu. Dan apa usaha Andre sendiri untuk dia mesti target juga tu. Target Memastikan yang Andre akan lepas ke Olimpik LA 2028. Okay, first target saya akan start tahun depan lah. Tahun depan ni saya punya perjalanan lah menuju ke LA lah. Saya kena pastikan first saya akan podium dekat ATF, Asia Track and Field. Itu yang pertama. Dan seterusnya SEA Games. Itu kejuaraan ini untuk tahun depan lah. Tahun depan yang plan. Sebab tahun depan adalah game-game yang besar juga bagi saya. SEA Games, ada SEA Games, lepas tu ATF, lepas tu next year pula ada Commonwealth apa semua, SEA Games apa semua. So saya kena pastikan yang saya berada di kedudukan yang terbaik di setiap game-game ni untuk menuju ke LA. I see. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan dan semoga Malaysia ada wakil lompat jauh, lompat tinggi di LA Olimpik nanti. Lompat kijang. Lompat jauh, lompat kijang di LA nanti. Ada tak pelapis baru yang akan mewarisi ataupun membawa sukan lompat kijang dan lompat jauh ni? Ada tak pelapis baru yang berpotensi besar untuk mewakili negara kita? Ada seorang junior saya, bukan seorang, tapi kalau ikutkan ramai. Sabah ramai jumper. Tapi yang terdekat dengan saya sekarang ni ada seorang Izul Hanif. Dia partner saya juga SEA Games. Dia pelapis baru lah, pelapis muda untuk sekarang ni lah. Untuk lain-lain mungkin ada lagi yang akan menyusul, tapi kita tidak tahu siapa. Tunggu dan saksikan lah. Okay. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Saya macam mana pun kalau boleh olahraga ni kita nak pecah atau nak break the record. Okay. Mungkin sepanjang sebagai atlet ni daripada budak sampai sekarang, mungkin ada satu kenangan manis yang Andre punya kenangan lah. Dan ada kenangan pahit yang menyebabkan Andre drop down, sedih semua. Mungkin boleh kongsikan kepada masyarakat. Okay, kenangan manis Kenangan manis saya pada tahun 2019 di mana first SEA Games saya berjaya memecahkan rekod Malaysia, rekod peribadi saya, serta memenangi pingat perak waktu itu. Itulah kenangan paling manis. Itu apa SEA Games, itulah saya punya achievement, itulah background. Yes. Dan the best boleh dapat. Yes. Dan the best kira macam set moment yang Andre rasa macam tak boleh lupakan, apa dia? Okay. Mungkin saya boleh katakan Commonwealth 2022 ke 2021 di Birmingham. Itu yang sejarah paling pahit saya pernah buat, di mana game besar yang 4 tahun sekali saya buat mistake macam tu. Sekat. Habis game tu saya terus terdiam, senyap. Saya terus balik, saya tinggalkan coach saya dekat stadium. Masa tu umur berapa? Time tu 23 kalau tak silap. Baru lagi lah 2 tahun lepas semua. Dengan impian waktu tu, impian saya first Commonwealth ni kalau boleh saya mau buat macam first SEA Games. Kalau boleh lah.
Tapi memang kita orang dah prepare very well lah ni. Coach pun ini tinggal tunggu lompat and result je. Tapi bukan rezeki. Batal semua. Betul semua Yalah itu kadang-kadang kita ni hanya mampu merancang, Betul. yang menentukan Tuhan, dan masa itulah kadang-kadang bukan apa, dia orang ni dah bagi performance dah habis baik dah. Dah habis baik dah, tapi iyalah ada nasib tak menyebelahi. Benda-benda Kalau tu bukan rezeki kan. bukan rezeki. Jadi masyarakat semua keep support atlet-atlet negara kita. Mana tahu, kita tak tahu tau, akan datang mungkin umur dia 28 nanti bersempena dengan LA Olympic nanti. Kita mana tahu dapat pingat dan dapat memberi the best thing pada negara kita. Betul Andrea? Betul. Dan insyaAllah Super Series selepas ni akan berlangsung di Perlis. Perlis. So apa persiapan Andrea? Join kan? Join. Masuk. Masuk. Apa? Biasa memang sebelum ni pun banyak kali champion kan untuk Super Series. So apa persiapan untuk Super Series Perlis dan terakhir di Sarawak? Okay, so far untuk persiapan kali ni saya lebih fokus on technical lah. Oleh disebabkan tahun ni saya ada kejohanan besar yang perlu saya target dan perlu saya perform. So Super Series kali ni mungkin saya akan macam mana, kalau tengok hasil daripada replay ni, replay tu, tengok macam mana. Kalau okey, then kita orang akan continue prepare sampai ke tahun depan. InsyaAllah semoga dipermudahkan babe. Jadi Super Series Open Cahaya Mata Sarawak bersama dengan Kesatuan Olahraga Malaysia yang akan diadakan pada Oktober nanti di Perlis, dan penutup yang terakhir di Sarawak. Nantikan, kita ramai atlet yang akan bersaing dan bertanding untuk dapatkan pingat Super Series ni, dan salah seorangnya adalah Andre kita sendiri di sukan lompat jauh dan lompat kijang. Okey Andre, ada apa-apa ucapan tak untuk masyarakat kita dan juga kepada bakal-bakal pelapis di luar sana yang berminat untuk sertai ataupun nak jadi atlet lompat jauh dan lompat kijang? Silakan. Okey, untuk atlet-atlet yang di luar sana, especially cara lompat jauh, lompat kijang lah, teruskan training. Kalau ada apa-apa soalan tu boleh direct tanya saya ataupun kepada coach saya, Ahmad Firdaus Salim. Boleh DM dia melalui Instagram ataupun mana-mana media sosial. Atau apa-apa soalan mungkin boleh datang ke Super Series nanti. Ya. Yes. Make sure. Aku geram budak maskom kadang-kadang dia. Dia nervous. Okey, mungkin Andre ada social media yang mungkin ramai yang tengah tengok ni, tengah nak follow Andre ke apa semua. Andre boleh bagi tahu dekat dia orang apa Andre punya social media, TikTok, IG, Facebook, Twitter. Okey, saya banyak aktif dekat social media Instagram dengan Facebook. Nama Andre Anura Anwar. Andre Anura Anwar. Yes, sama macam IG dengan TikTok, IG dengan Facebook sama nama. So dah boleh, korang pun dekat TikTok pun dah ada dah. Tak apa ni rekod. Buatlah sekarang. Okay. TikTok pun ada. TikTok ada tak? TikTok ada. Okey, apa nama? Nama tu secret sikit TikTok. Ubah sikit lah. Nanti kau cari lah, nanti kau cari. Mungkin sama kot, dia tak nak bagi tahu, segan orangnya. Andre Anwar juga. Andre Anura Anwar. Okey, jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Andre kerana sudi datang di podcast Sembang Olahraga yang dibawakan khas oleh Kesatuan Olahraga Malaysia. Julung-julung kalinya kita punya podcast berbicara tentang atlet, berbicara tentang sukan, khususnya olahraga, di mana di sini kita akan berbicara apa saja tanpa batas, tanpa had, dan antur story di buku hati atlet-atlet negara kita. Jadi kepada anda semua, pastikan anda terus support atlet-atlet negara kita dan support kita punya podcast Sembang Olahraga yang dibawakan oleh Cahaya Mata Sarawak dan juga Kesatuan Olahraga Malaysia. Jumpa anda selepas ni di podcast-podcast yang akan datang bersama dengan atlet-atlet olahraga Malaysia. See you next episode. Mantap guys.